So hari ni kita nak masuk chapter 8, loci in two dimension. Loci ni maksud dia apa? Two dimension maksud dia macam mana? Nanti cikgu akan terang dulu. Bila kita tengok soal, kita tengok topik, kita kena first kali kena tahu apa maksud topik tu. Itu yang paling penting sekali. Loci ni adalah maksud dia, kita tengok ada satu definition dekat bawah ni. Ni gambar Datuk Lee Chong Wei. Ini kita tengok loci. Equidistant bermaksud jarak sama. Ni topik ni senang je tau. Nanti cikgu bagi tip macam mana senang tu. Circle, arc tu lengkung, curve tu lengkung, locus tu locus. Loci ni, nampak loci mana ni? Loci ni pula maksud dia adalah locus-locus. Dia ada banyak, lebih daripada satu locus. Locus ni apa? Nanti cikgu akan tunjuk. Perpendicular bisector adalah pembahagi. Perpendicular bisector ni, topik ni kamu kena belajar. Kamu ada belajar kan? Ambil compasses untuk topik circle, tak silap cikgu nak buat. Contoh nak buat ada satu titik. Macam mana kamu nak buat perpendicular bisector? Perpendicular tu macam mana? Ini straight line. Perpendicular bisector nanti kamu akan buat macam ni kan? Ambil yang tajam letak kat bahagian sini. Tanda bawah. Ambil tajam, tanda. Lepas tu kamu gariskan straight. Ini semua benda, ini kamu akan lebih apply dekat sini. Sebab tu penting tu belajar circle tu. Nanti kamu akan tunjuk macam mana nak buat 90 darjah yang kita belajar dulu-dulu. Dekatan 2, tak silap cikgu. Okey? Okey ke tidak? Okey, kita masuk dulu. Bermaksud, loci ni bermaksud locus-locus. Ada lebih daripada satu locus. Ada lebih daripada locus lah ini. Dia punya ni. Two dimension macam mana? Contoh, nanti soalan dia akan bagi macam ni contoh. Dia akan bagi satu gambar. A, B, C, D. Contoh dia bagi satu gambar. Yang ni adalah bentuk 2D. Kamu kena lukis locus di atas gambar tersebut. Itu maksud dia. Kita pergi brief untuk dia punya maksud. Definition dulu. Okey, kita pergi deep lagi. Okey, kita tengok definition of locus dulu. Dia ada dua untuk topik ni. 8.1, 8.2. Cikgu akan ajar guna cara yang mudah saja. Mungkin kita boleh habiskan. Sekejap je ni, dia tak susah. Dengan syarat kamu kena faham ada beberapa perkara yang kamu kena faham. Okey, kita pergi kepada locus dulu. Locus ni apa? Locus ni dia kata, kita baca English dia, locus is set of point in plane which is position satisfied certain condition. Contoh. Contoh. Tengok kat gambar ni, gambar jam ni. Dekat mana locus dia? Dia ada titik tengah dekat sini. So, dia punya jam, kita ambil lah jam panjang ni, nombor 2 ni. Okey, dia akan membentuk locus ke tak? Ya, dia akan membentuk locus. Locus dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi satu bulatan. Inilah locus. Locus ni adalah satu garisan yang dia kata kat sini, a set of point plane which position satisfy certain condition. Dekat sini dia tak bagi tahu deep tau dia punya maksud. Cikgu ada jumpa dalam satu buku lagi. Cikgu pun buat research juga. Buku ni dia terang lebih baik. Locus is set of point where its location satisfied certain condition. Okay, dia ada bagi kata tahu satu lagi. Inilah ayat yang penting sebenarnya. The root of the set of point is fixed. Yang paling penting sekali apa dia? Fixed part. Ini yang paling penting yang kamu kena pegang. Fixed part. Contoh macam mana? Okey, contoh. Macam bulatan tadi. Bulatan tadi dia ada jarum panjang, jarum pendek. Dia ada fixed position. Nampak? Dia akan berputar pada fix. Yang itu paling penting sekali. Sebab dia ada fixed part. Ni, fixed part. Macam mana cikgu? Cikgu akan bagi contoh lagi. Okey, contoh. Kita ambil satu buah durian ni jatuh. Movement, the motion of durian. Cikgu padam ni. Fixed part penting. Kita akan pegang benda ni. The motion of durian falling from the durian trees is a locus because it has a fixed part. Maksud di sini dia akan jatuh ke bawah. So locus dia apa? Locus dia adalah yang warna hijau tu. Itulah adalah garisan locus. Ini adalah locus. Contoh dia kata locus B, kita tulislah locus B. Kalau dia kata C, kita buatlah C. Itu bermaksud locus. Okey, kita nak tentukan sama ada dia ada fixed part ke tak. Dekat gambar kita, fixed part tu bermaksud apa? Jarak dia dengan pokok, batang pokok ni, dengan kita punya locus, dia fix. Dia tak ada lari, tak ada jatuh macam ni kan. Ini pokok, dia tak ada jatuh macam ni. Dia tak akan jatuh macam ni. Sebab dia akan jatuh ke bawah. Kalau kamu belajar gravity, dia akan jatuh ke bawah kan. So yang ini adalah
locus. Inilah maksud dia. Satu garisan, a set of point where location satisfied a certain condition. Condition dia apa? Condition dia adalah fixed path. Okey, sama juga macam ni. Contoh nombor 2. Ini ada satu jam. Titik tengah. So, dia akan berpusing macam ni saja dia punya jarum panjang. Contoh, kita ambil jarum panjang. So, dia punya locus adalah bulatan tersebut. This one is a locus. Kalau dia bagi locus X, kita tulis locus X. Kita tengok je apa dia nak cakap. Dia cakap locus Y, kita tulis dia locus Y. Okay, kita tengok lagi. The position for one of the vertices of equilateral triangle rotated on a horizontal plane is a locus because the path of the vertex from an arc, dia ada path. Ni ada ni. Ada fixed path. Sini, contohlah ni ada satu segitiga. Equilateral triangle, dia berpusing. Inilah titik tengah dia. Nampak tak titik tengah dia? Sini. So, dia akan berpusing, dia akan membentuk satu bulatan macam tu. So, yang ini juga dinamakan locus. Locus dia apa? Locus dia adalah yang ini. Garisan tu, dia akan membentuk. Okey, kita ambil contoh lain pula. Ni ada contoh example. Determine whether each of the following situation is a locus. So, sekarang gambar kipas. Dia ada titik tengah. Dia ada dia punya blade. Dia punya bilah. Ni bilah dia nampak. So, dia akan berpusing. So, dia akan membentuk satu garisan locus. Bulatan. Ni yang paling basic lah. Okey, tengok pula yang ni. The leaf of tree blowing in the wind. Adakah dia membentuk locus? Okey, kita tengok jawapan dia. Tengok yang A tadi. Dia kata a locus. The movement of the fan blades has a fixed path. Dia kata memang kalau kipas tu memang dia ada fixed path. Jarak dia sama, dia berpusing. Kalau yang nombor 2, yang pokok ni pula, dia kata no. Not the locus. The movement of the leaf has a random direction. Maknanya angin tiup ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. So, kita tak dapat dia punya exact movement. Dia tak ada dia punya fixed path. Itu kena faham. Satu lagi, contoh nombor 3, dia kata a train moving on the straight track. Straight track bermaksud dia akan gerak ke sini lah. Dia akan straight, dia ikut dia punya track. Adakah dia membentuk satu locus? Ya, bermaksud a locus. The movement of the train always follow the fixed track. Ni, nampak ni ayat ni. Fixed track which has a straight line. Ingat locus bukan bulatan saja, dia mungkin ada straight line. So, kena faham yang itu dulu. Cikgu dah explain yang bahagian locus. Okey, ini baru 8.1. Kita ambil contoh lain lagi. Tak cukup lah cikgu. Nanti dia kata tak cukup, dia nak faham. So, sekarang ni masih lagi 8.1. Kita nak cerita pasal locus. Bukan loci. Locus, satu. Loci ni maksud dia ada lebih daripada satu locus. Dia akan gabungkan di dalam satu 2 dimension punya gambar. Dia bukan 3D tau. 3D tu boleh nampak belakang depan. Kalau 2 dimension ni tak nampak. Dia cuma lukis sahaja. Macam ni contoh peta. Ini 2 dimension. Okay, kena faham yang tu dulu. Okay, sekarang sketch. Cikgu ambil pen lain lah. Pen hitam. Sketch the locus of point A. Point A dia dah bagi kat sini, nampak? Setiap gambar dia ada point A. In each of following situation. So, bermaksud dekat sini, dia punya locus apa? Locus dia adalah bulatan. A, gambar kipas ni, dia akan pusing. Itu. Inilah dia punya A. Boleh tulis dia punya, ambil dah point A kat sini. Tak apa, yang ni basic je. Kamu dapat lukis bulatan pun dah cukup cantik dah sebenarnya. Okay. A child who is going down a slide. Seorang budak yang sedang menuruni papan gelonsor. Dia akan membentuk satu locus. Locus dia akan jadi macam mana? Locus dia akan jadi begini. Begitu. Buatlah point A kat sini. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kamu dapat bentuk dia tu. Okey. Hujung bilah pemutar sebuah helikopter yang sedang bergerak. The tip of the rotor blade of the moving helicopter. Atas ni jangan tengok helikopter tu naik ke atas. Tengok dia punya bilah sahaja. So, dia akan membentuk satu bulatan juga kat situ. Seorang budak yang sedang bermain buaian. A child who is playing a swing. So, swing ni dia tak akan membentuk bulatan. Kalau kamu bulatan, dia akan pusing sini lah, terjatuh budak ni. Kesian kat dia. So, sebenarnya dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk satu lengkung sahaja. Lengkung dia macam mana? Macam begini. Dekat mana dia punya fixed part tu? Dia punya point dia. Dia punya center. Center dia adalah kat bahagian sini. Dia akan pegang tali ni, dia akan pusing macam ni. Begitu. So, cara nak lukis dia, kamu cuma lukis dia punya lengkung sahaja.
Okey, ini baru pengenalan berkaitan dengan locus. Tak cukup lagi soalan. Okey, kita buat lagi soalan. Ini contoh, okey, bulatan. Senang cikgu. Saya dah tahu dah. Kalau jam bulatan. Okey, dia kata apa pula? Ni soalan nombor 2. A point A on the lamp. Ni lamp dia, lampu dia adalah point A of a car that move in a straight road. So bila straight road bermaksud dia akan jadi macam sini saja dia punya locus. Straight saja. Kita tengok pergerakan objek tersebut. Contoh objek dekat sini dia punya ni A, nampak? Disebut A. So dia akan bergerak gini saja. Kalau yang atas tadi dia punya budak ni A, kaki dia. Nampak dia sebut. So dia akan membentuk satu swing macam tu. Kita lukis pergerakan A tu akan jadi bulatan. Macam tu. Yang ni akan jadi gelongsor. Contoh. Yang ni pula akan jadi A dia kat sini, dia akan jadi membentuk satu bulatan. Yang itu dinamakan locus. Boleh tengok kamu punya kipas ke atas, kamu boleh bayangkan. Oh, locus dia adalah bulatan. Kamu boleh nampak. Ni very simple things yang kamu kena faham. Ini semua adalah locus. Sama juga macam ni, titik A pada bumi yang beredar. Point A on the earth revolving around the sun. So, maksud dia akan pusing begini. Dia akan membentuk satu, dia bukan bulat tau. Yang ni bentuk ellipse. Ini kan, begini. Dia akan mengelilingi matahari. Okey, satu lagi kita ambil contoh ini. Ini contohlah, ni V-note kan. Point A on the tire, dia tulis tire. That going down to the hill. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi ke bawah. Kita akan tengok nanti. Okey, sekarang kita dah boleh settle 8.1 berkaitan dengan locus. Cikgu harap kamu boleh faham apakah itu locus. Sebab itulah yang paling penting sekali. Okey, sekarang ni kita nak cuba masuk yang ini. 8.2. Boleh nampak tak? 8.2. Boleh. Okey, good. Yang cikgu cakap tadi boleh dengar kan? Dengar. Okey, good. So sekarang ni, daripada kita panjang-panjang ni, sebenarnya ada 4. Ini dekat bahagian sini adalah satu nota berkaitan dengan loci dalam 2 dimension. Cikgu nak buat satu conclusion je dekat sini supaya kamu tak payah pening-pening kepala. Sebenarnya dia ada 4 case. 4 case yang major. Macam mana tu cikgu? Sekejap, cikgu tepikan ni dulu. Yang ni kena dengar betul-betul. Sebab setiap soalan nanti kamu akan tengok dia identify sama ada nombor 1 atau nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1. Apakah dia? Nombor 1 adalah 1 point. Ini sebagai nota yang sangat penting. Siapa yang nak senang je jawab soalan ni, memang kamu kena tahu benda ni. Yang kedua, kamu akan jumpa case situation yang 2 point. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana dia apply. Yang nombor 3 pula adalah 1. Ini 1 kan? Ini 1 balik. Ini 2. 2 kat bawah balik. Dia ada 4. Tapi bukan 2 point. This one is 1 line. Apa beza 1 line dengan point? 1 point dengan 1 line. Apa beza? Siapa boleh jawab? 1 point dengan 1 line. Apa beza? Ada orang cakap sama. Tak sama. 1 point ni dia cuma ada satu titik sahaja. 2 point ada 2 titik. Satu kat sini, satu kat sini. Sebagai contoh. Kamu akan tengok lebih banyak. 1 line macam mana? 1 line ni begini. Contoh dia sebut line AB. Ini A, ini B. Ini dia akan sebut point A. Inilah point A. Dia ni akan sebut point A and B. Ini A, ini B. Setiap satu ni ada perbezaan. Yang last sekali 2 line macam mana? Contoh cikgu ambil line, 2 line. Ini A, ini B, ini C, ini D. Dia kemungkinan juga 2 line boleh juga jadi macam ni. Ini satu case. Satu case lagi dia boleh jadi macam ni juga. A, B, C. Nampak tak ada 2 line? Ini satu line. Ini satu lagi line. So dia akan jadi 2 line. Yang ni pula satu line. Ini satu line. Ayat dia macam mana cikgu? Akan disebut macam ni. Line AB and line CD. Yang ini pula sebelah ni macam mana? Line AB and line BC. Begitu. Okey. Ini paling tips yang paling pertama. Kamu kena tahu 4 benda ni nak buat apa. 1 point nak buat apa. Bila nampak soalan tu tanya 2 point nak buat apa. Bila dia sebut 1 line nak buat apa. Bila dia sebut 2 line nak buat apa. Ini yang paling penting sekali.
So, bila ada one line nak buat apa? Okay, one point. Kita pergi satu-satu. Bila one point nak buat apa? Terus dalam kepala kamu, bila sebut je one point, kamu kena buat bulatan. Bulatan tu apa cikgu? Ya, bulatan ni lah dia punya locus. Okay, boleh faham yang itu. Kita pergi kepada 2 point. Cikgu biar. Okay, ingat nampak kan? So sekarang ni kalau 2 point macam mana cikgu? 2 point kena buat, okay ni cikgu tulis kat sebelah ni kalau 1 point tadi kena buat apa? Kena buat circle. Kalau 2 point nak buat apa cikgu? Buat perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Ada yang tak tahu perpendicular bisector tu apa? Cikgu terang kat sini. Perpendicular adalah garis serenjang kat sini. Dia kena membentuk 90. Ini perpendicular. Perpendicular. Kalau perpendicular bisector tu maksud dia apa? Sebelah kanan panjang kena sama panjang dengan sebelah kiri. Sebab tu disebut bi. Bi tu maksud dia dua. Tu kamu kena faham. Bisector bermaksud sebelah kanan dengan sebelah kiri tu sama panjang. Ataupun sama dia punya angle. Boleh. Dan panjang. Okey, macam mana nak buat? Okey, tengok betul-betul. Kalau perpendicular bisector, first step dia, gariskan dulu garisan A ke B. Ambil pen hijau. Ambil pen merah lah. Ini bukan locus. First step, gariskan dulu. Apa dia first step dia? Gariskan dulu 2 point tersebut. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat perpendicular bisector macam cikgu cakap kat sebelah tadi. Macam mana nak buat garis lurus ni? Macam mana nak buat garis lurus tu? Ambil kamu punya compasses, tanda. Ambil compasses, tanda kat bawah. Lepas tu baru gariskan. Nanti cikgu akan tunjuk. Kat sini tak ada compasses, nanti cikgu akan tunjuk. Yang ada compasses. Senang kamu nak nampak. So, bila 2 point, buat apa? Perpendicular bisector. First step nak buat apa? Tarik daripada point A, pergi point B dulu. Lepas tu nak buat apa? Ambil daripada titik tajam tu, dekat kamu punya compasses, letak tajam dekat sini. Lepas tu tanda dekat atas, tanda dekat bawah. Yang A pula, tanda yang tajam, itu tandakan. Lepas tu gariskan. Inilah nama dia perpendicular bisector. Ingat 2 point maksud ayat dia macam ni, 1 point maksud dia ayat macam ni. Nanti kita akan tengok soalan. Okey, yang ni kena tahu betul-betul. Ada masalah, terus tanya cikgu. Okey, one line macam mana one line? Bila ada satu line, kita kena buat apa? Kena buat, ini dia punya syarat. Kena buat parallel. Parallel. Macam mana parallel? Parallel tu maksud dia inilah. Perpendicular begini. Kalau parallel pula, kena buat contoh garisan kita ini. Kena buat garisan. Dia kata 2 cm parallel to line AB. Contoh. Ini kita punya line AB. Ini A, ini B. Kita kena buat apa? Kena buat garisan parallel macam ini. Ataupun dekat atas. Kalau dia kata 2 cm, 2 cm lah. Nanti kita akan tunjuk macam mana nak buat. Okey, macam mana nak buat sebenarnya? Garisan parallel, contoh dia kata 2 cm, kamu kena ambil sahaja di titik ni, ambil kamu punya compasses, ambil di A ni, buat satu bulatan dekat sini, dan B pula buat satu bulatan sini, ikut dia punya information. Kalau dia kata dia nak 2 cm, maknanya kamu punya radius kat sini kena 2 cm, contoh. Sini pun kena 2 cm, ni contoh memang tak nampak sama, nanti cikgu akan tunjukkan lebih nampak. Itu nak buat apa? Garisan paralel. Gariskan kepala dengan kepala. Ambil pembaris, kamu gariskan kepala dengan kepala. Ini teknik yang paling mudah untuk kamu buat. Kamu buat je 2 bulat, 2 bola, satu belah kanan, sebelah kiri, kamu buat. Ini maksud dia. Inilah garisan lokus dia nanti. Garisan lokus dia yang mana cikgu? Yang atas ni. Yang kamu bina ni. Bulat ni bukan lokus. Tak. Bulat ni untuk menolong kita untuk melukis garisan lokus sahaja. Yang itu parallel. Parallel kena buat 2 bulatan nanti. Kita akan buat. Sama-sama kita akan buat. Two line macam mana? Two line pula dia adalah kena buat angle bisector. Macam mana tu cikgu? Maknanya dia akan duduk tengah-tengah. Sini. Kamu akan gunakan kemahiran menggunakan compasses juga. Nanti kita akan tunjuk lebih dalam. So kalau garisan dia ini dengan ini, so dia punya locus dia akan berada di bahagian tengah.
Kita akan tunjuk lagi. Itu kes yang macam ni. Kalau kes macam ni, macam mana nak buat? Ini garisan dia. Ini garisan kedua. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat angle bisector. Okey, ini cikgu boleh tunjuk. Sebab nampak mudah sikit untuk tunjuk tanpa kompas. Okey, macam mana? Ni bayangkan cikgu ada satu kompas, kamu ada kompas. Kamu letak tajam kamu dekat B. Kamu tanda sini, tanda kat sini. Okey, kan? Betul kan? Lepas tu kamu letak pula tajam dekat sini, kamu tanda dekat atas ni, kamu letak tajam dekat bahagian sini, kamu tanda. Lepas tu kamu boleh gariskan. Sebenarnya garisan ini adalah locus yang kita cari. Okey, boleh nampak tak keempat-empat ni? Okey, kita recap sikit. Ini kena hafal ya. Yang ni kena tengok. Bila 1 point, first kali kena tahu sama ada dia punya condition, dia punya situation tu adalah 1 point, 2 point, 1 line atau 2 line. Okey, tu first. Second, kamu kena tahu kalau 1 point nak buat apa? Kalau 1 point kena buat circle cikgu. 1 point kena buat circle cikgu. Kalau 2 point nak buat apa? 2 point kena buat perpendicular bisector. Apakah perpendicular bisector? Begini, gariskan dulu. Step dia gariskan A dengan B, garis dulu. Lepas tu buat garisan sini. Nanti cikgu akan tunjuk menggunakan compasses, lebih nampak. Okey, kalau one line macam mana? One line kena buat parallel cikgu. Ni, nombor 3. Parallel macam mana? Buat sahaja bulatan, ikut pada measurement. Dia akan bagi nanti berapa cm yang kamu kena buat. Garisan tu daripada garisan tersebut. Kamu akan tengok. Kalau 4 ni kena buat apa? 2 line kena buat angle bisector. So kena faham semua benda ni dulu baru kamu boleh melukis. Angle bisector macam mana? Ini contoh yang terbaik cikgu bagi tadi. Kamu boleh faham sekarang ni. Okey ke tak okey ni? Krik-krik kan? Okey tak apa. Cikgu akan tunjuk satu benda. Nanti kita akan cuba buat. Ini ambil daripada buku. Ini yang boleh? Boleh cikgu. Okey, kita tengok Tadi ada 4 case kan? Cikgu cakap 1 point, 2 point, 1 line, 2 line. Okey, tengok mudahnya cikgu buat macam mana. Ini contoh dia, mungkin gambar cikgu ni tak berapa cantik. Okey, tengok tengok soalan. Dia kata construct the locus of point B. Boleh nampak tak point B ni? Which satisfy the following condition. Okey, tips cikgu kalau nampak soalan locus ni ataupun loci, kamu tak payah pening sebenarnya. Dia sebenarnya senang. Kamu tengok kepada ayat yang terakhir sahaja. Cikgu ulang sekali lagi. Tengok kepada ayat yang terakhir sahaja. Okey, contoh yang ni kita ambil yang contoh, example. Ini daripada buku workbook kamu. Nanti cikgu suruh kamu buat. A point ni soalan ni. A point B which move such that is always 2 cm from point X. Ini dia punya keywords dia. Point X. Point X tu maksud dia point X. Ada 1 point sahaja. 1 point nak buat apa tadi? Kena buat bulatan. Tapi bulatan tu cikgu, saya nak buat berapa cm cikgu? Dia akan bagi tahu dekat bahagian sini. 2 cm. So, kamu kena buat apa? First kali keluarkan kamu punya compasses. Boleh nampak compasses cikgu ni? Boleh. Okay, compasses. Letak tajam dekat mana? Letak tajam dekat tengah-tengah. Ukur 2 cm. Cikgu buat ukur 2 cm juga. Macam mana soalan nak? Mungkin dia lari sikit Cikgu punya apps ni dengan gambar tu dah lari sikit tadi. So 2 cm. Dah 2 cm. Lepas tu nak buat apa? Buat sahaja bulatan. Sebab keyword dia tadi bila nampak 1 point. Bila nampak 1 point nak buat apa tadi? Bila 1 point. Kena buat circle. Bergantung kepada jarak dia. Dia punya radius. Dia akan bagi tahu. Setiap soalan dia akan bagi tahu dia punya jarak. Okay. So, dekat situ tadi kita boleh lukis. Kita pusingkan je lah kita punya kompas. Mungkin jawapan cikgu dengan dia lain sikit kan. Sebab cikgu dah ada dia punya skala dah lari sikit dalam tangkap gambar tu. So, maafkan cikgu. So, sekarang ni nak buat apa? Kita cuba jawab nombor 2. Boleh? Sama-sama. A point B. Okay. Nama garisan locus ni tadi apa? Ni soalan example tadi, locus ni apa nama dia? Dia ada cakap a point B. So, kita boleh panggil dia adalah locus B. Macam contoh dalam ni, dia sebut locus. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 1. A point B which move such that is always 2 cm from point X. Ingat cikgu cakap, tips dia senang tengok dia punya hujung je. Point X. Bila point X
bermaksud dia adalah 1 point. Kena buat apa? Kena buat circle. Besar dia berapa cikgu? Ikut kepada soalan dia. Dia kata 2 cm juga. So yang ni tak ada masalah. Cikgu tarik saja cikgu punya compasses. Pergi kat tengah-tengah sini. Ini 2 cm tadi kan cikgu tak ubah. Sekarang ni kita boleh pusingkan saja kita punya kompas. Boleh dapat? Boleh? So itulah jawapan dia. So yang ini adalah locus B. Boleh tulis. Biasakan locus B. Sebab dia ada cakap ke sini locus B. Point B. Okey. Ini soalan-soalan yang tak ada grid. Garisan petak-petak. Sekarang kita nak pergi cuba jawab soalan nombor 2. Yang ini ada garisan petak. So macam mana nak buat? Okey, tak apa. Kita pergi tengok soalan. A point B which moves such that it's always 4 unit from point X. Yang paling penting sekali adalah point X. Point X, cikgu cakap tadi, kalau 1 point adalah kena buat circle. So kita keluarkan compasses kita. Ni compasses cikgu. Cikgu letak dulu dia punya tajam dekat tengah-tengah. Tapi dia punya panjang berapa cikgu? Okey, panjang dia kita kena ukur. Sini dia kata 4 unit. Boleh nampak tak 4 unit dia cakap? 4 unit bermaksud kita ambil 4 petak. 4 petak macam mana nak kira cikgu? Ambil je 4 petak. Contoh cikgu ambil yang ni. Cikgu ambil di sini ke sini. Nampak 4 petak cikgu buat. Lepas tu cikgu pusingkan saja. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak anak-anakku Boleh sekalian? cikgu. Okay, Alhamdulillah. Yang ini kamu boleh cuba sendiri. Siapa yang tak ada compasses, boleh tolong cari balik compasses. Compasses ni penting untuk topik ni. Compasses ni memang sangat penting untuk soalan locus. So, kena standby. So, kita pergi kepada page 86. Okey, yang ini pula apa dia? Siapa yang tak nampak, cikgu tak boleh besarkan dah. Okey, cikgu tolong baca untuk kamu je. Dia kata dekat sini, construct a locus moving point B. Locus B lah maksud dia. Always equidistant, tak payah tahu pun benda tu. Tengok kepada hujung sekali. Fix point X and Y. Fix point X and Y. Dekat sini ada berapa point? Dia bukan line lagi tau. Dia sebut point maknanya point. 1 titik, 2 titik, 2 titik, 2 point. 1 line, 2 line. Begitu. So sini dia akan pergi kepada kita punya properties lah. Kita boleh bagi tahu tadi. Ada 4 kan? 4 benda yang sangat penting. Yang ini termasuk dalam nombor 2. Nombor 2 apa dia? 2 point. Ingat tak 2 point nak buat apa? First kali kena gariskan dahulu point dia. Contoh kat sini point X dengan Y. Dah garis, kena buat perpendicular bisector. Ni siapa yang suka guna compasses ni bagus. Perpendicular bisector macam mana nak buat? Cikgu tunjuk dekat sini. Ambil compasses. Kita ambil contoh yang cikgu bagi kat sebelah kanan ni ya. Kita ambil compasses kita. Kita pergi ke X dahulu. Yang ni perlu ke ada dia punya berapa cm? Tak perlu. Yang ni kamu buka je sesuka hati kamu. Tapi bila dah buka sikit tu jangan usik dah lepas tu untuk buat kerja lain. Ini contoh cikgu buat Cikgu buka je berapa cm cikgu suka. Cikgu tanda dulu. Cikgu buka besar sikit lah. Sebab nanti dia tak akan bersilang. Kita nak tengok garisan bersilang dia. Kita ambil besar sikit. Okay, kita padam yang tu tadi. Padam yang dulu. Okay, kita ambil compasses kita balik. Ini cikgu dah buka. Cikgu tanda dekat bawah. Lepas tu cikgu tanda dekat atas. Alamak. Mana nak buat ni? Apa dia tak boleh pusing. Okay. Masya Allah. Okay, kita tanda kat sini. Cikgu tanda satu lagi kat atas. Ini cikgu tak ubah tau. Dia punya besar dia tadi. Tanda je. Okay. Lepas tu cikgu ambil yang belah kiri ni pula. Sikit. Letak kamu punya compasses dekat Y pula. Cikgu tengok kat titik persilangan dia. Cikgu tanda. Sama juga dengan bahagian atas.
Bahagian atas pun sama juga cikgu buat. Allah. Bahagian atas pun sama juga cikgu buat. Cikgu letak sini kat Y. Boleh nampak ke? Boleh Lepas tu cikgu. cikgu kat tanda. Lepas tu cikgu ambil pembaris cikgu. Cikgu buat. Cikgu gariskan dia garisan tadi. Cikgu buat warna kuning. So kuning ni, inilah garisan dia. So kuning tu, garisan kuning, nampak garisan kuning tu? Garisan kuning ni adalah dia punya locus. Garisan kuning ni adalah dia punya locus. Okey. Boleh faham yang tu? Nak buat perpendicular bisector. Okey, kita cuba nombor 2. Nanti kamu cakap cikgu tak bagi tahu pula nombor 2. Okey, first step. Dia kata ada 2 points. So kita dah tahu dah nak buat perpendicular bisector. Tips nombor 1, gariskan dulu X dengan Y. Okey, sekarang cikgu garis dulu, ambil pembaris. Cikgu gariskan dulu X dengan Y. Ini soalan nombor 2. Cikgu garis dulu. Okey, dah garis. Itu bukan garisan locus lagi ya. Yang ni bukan garisan locus lagi. Garisan locus ni kita kena buat perpendicular bisector. Cikgu ambil cikgu punya compasses ni. Letak tajam tu dekat Y. Kecilkan sikit. Takut dia mengganggu kita punya gambar. Dia boleh kecilkan. Okay, dia depend lah macam ni. Cantik lah. So, tolong boleh buat dia punya garisan sini. Alamak. Buat garisan dekat sini. Lepas tu kita boleh pusingkan dia lagi satu. Kita buat kat bahagian atas. Okey, jangan besarkan kamu punya compasses. Biar macam tu sahaja. Angkat kamu punya yang tajam tu, letak dekat X pula. Lepas tu kita pusingkan compasses kita. Kita tengok dia punya point of intersection dekat sini. Nampak satu. Satu lagi cikgu pusing pergi bawah. Cikgu tanda dekat bawah. Boleh? Lepas tu cikgu ambil cikgu punya ruler. Cikgu gariskan dia punya line. Inilah dia punya line locus dia. Locus dia adalah yang ini. Cikgu ambil dengan warna hijau. Garis sahaja. Boleh nampak? So locus dia mana satu? Locus dia adalah yang ini. Garisan yang warna hijau cikgu buat ni. Yang cikgu construct ni, garisan ni adalah nama dia locus B. Sebab apa locus B? Sebab kat sini ada bagi tahu. Kat bahagian soalan dia ada bagi tahu. Sama juga macam dekat sini. Cikgu pergi soalan nombor 3 tapi cikgu tak jawab lah ni. X dengan Y dah buat garisan. Lepas tu kita akan membentuk satu locus. So locus dia akan jadi dekat mana? Locus dia akan jadi dekat sini nanti. Di tengah-tengah. Itu nama dia perpendicular bisector. Bisector tu maksudnya sebelah kiri dengan sebelah kanan dia sama panjang. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh cikgu. Okey, kita pergi sikit lagi. Lepas tu kita boleh habis kelas. Kita nak habiskan. Sikit je. Nanti kita akan buat latihan lagi. Okey, kita pergi pula kepada yang bawah ni. Kita baca yang bawah ni ya. B. Dia suruh buat moving point Z. So, nama dia akan jadi locus Z nanti. Always X cm from the line AB. Line AB maksud dia apa? Line AB adalah contoh AB. Sebenarnya dia adalah one line. One line nak buat apa ya cikgu? Ya, one line kena buat parallel. Yang ni kena pegang betul-betul, kena faham. Bila disebut satu line, kamu akan tahu dah dalam kepala kamu, oh kena buat parallel. Parallel cikgu ajar macam ni. Okey, parallel. Kita jawab soalan 1. Boleh? Soalan 1, nak buat apa? Pergi dekat dia punya point 1. Buka sini dulu, cikgu ambil point ni, cikgu pergi A. Ini basic untuk melukis ya. Bukakan 3 cm. 3 cm cikgu ukur betul-betul. Ini betul punya buat ya. Okey. Nak buat apa cikgu? Buat saja bulatan. Yang cikgu buat pakai warna merah. Buat saja bulatan 1. Satu lagi nak buat dekat mana cikgu? Letak dekat point tajam ni, letak kat point B pula. Buat pula kat point B. Adakah itu locus dia? No. Itu bukan locus dia. Locus dia adalah dekat
bahagian kepala dia. Yang ni, cikgu akan tarikkan straight ni. Cikgu ambil pen warna yang menarik sikit, warna hijau. So, locus dia adalah dekat atas ni dan satu lagi dekat bahagian bawah ni. Dia ada dua. Yang ni dia tak bagi limit gambar dia. Nanti bila soalan PT3, dia akan bagi limit gambar. So, kamu lukis dalam gambar je. Tak apa, nanti kamu akan tengok lagi. Kamu akan faham. Ini basic yang kamu kena faham. Okay, boleh nampak yang ni. So, mana locus dia? Locus Z kan? Dia nak locus Z tadi. So, locus Z dia adalah yang ini. Mana dia? Pen hitamku ni. Locus Z ini adalah locus Z. Yang bawah ni pun adalah locus Z. Okay. Kita teruskan lagi. Kita bagi contoh yang parallel lagi. Tak puas hati lah cikgu. Parallel ni. So, kita pergi sebelah. Okay. Dia ni ada 2 point. Nak buat yang mana? 2 atau 3? Panji nak buat nombor 2 atau nombor 3? Kita pilih satu je. Cikgu, Ya. saya nak tanya. Okay, tanya. Kan soalan yang tadi tu, Aha. Z tu, kalau kita tanda yang atas je, yang bawah kita tak tanda, jawapan kita betul ke salah? Yang tadi ya. Tak, sebenarnya itu baru basic. Nanti kamu akan tengok. Ini kan, kamu cakap kamu lukis, kamu tanda kat bahagian atas saja. Betul? Dekat sekarang ni dia tak ada limit tau. Gambar kamu tak ada limit, so kamu kena buat dua-dua. Okey, cikgu bagi contoh, satu contoh. Contoh dalam soalan PT3 nanti, contoh dia ada bentuk macam ni. Contoh. Okey, ini point A, ini point B, ini point C, ini point D. Okey, boleh Panji, kamu tengok Contoh, dia punya soalan cakap, dia suruh lukis one line AD. AD dekat mana? AD dekat sini. Betul tak AD dekat sini? Betul? Betul kan? So, kamu akan buat macam ni. Kita pakai, kita tunjuk contoh ni. Kau nampak lagi? Dia nampak. Okay, kita tak nak buat line AB. Soalan B buat line AB. Soalan A dia cakap point A. Point A tadi kena buat apa? Satu point kena buat apa, Panji? Satu point kena buat circle. Okay, circle. Point A cikgu buat circle Contoh dia katalah berapa cm lah. Contoh dia bagi berapa cm ni. Ini berapa cm. Kita buat, cikgu buka 2 cm. Cikgu tarik cikgu punya compasses. Cikgu akan letak yang tajam tu dekat A kan. Okay. Yang ni, okay. Sekarang ni nak lukis kat mana? Adakah perlu cikgu lukis semua sekali? Sebenarnya kamu tak perlu lukis semua sekali. Kamu perlu lukis di dalam gambar sahaja. Maknanya kamu tak perlu lukis sini pun. Kamu tak perlu lukis sini. Yang kat luar gambar kamu tak perlu lukis pun. Dia nak dekat dalam gambar sahaja. Boleh dapat tak Panji? Sebab apa? Boleh tak? Tak nampak? Boleh. Kamu kena lukis dalam gambar. Okey, contohlah. Kita ambil jawapan ni. Kita ambil soalan line AB ni Line AB. Cikgu tak payah tunjuk dia punya pakai compasses. Lambat. Line AB dia dekat sini. Ini kan line AD. AD kat sini. So, bila nak buat parallel, nak buat kat mana? Adakah perlu saya buat bulatan dekat sini, bulatan kat sini, saya perlu buat dekat atas, perlu buat kat bawah? Jawapan dia macam mana? Panji? Tak perlu. Perlu buat dekat dalam gambar rajah sahaja. Yang dekat luar ni tak perlu buat. Ni tak perlu buat. Faham tak? Yang tadi kita belajar tu basic saja. So, kalau basic ni, dia tak ada bagi tahu dia punya gambar dekat mana. So, kamu terus je buat dua-dua sekali. Maknanya kamu buat dekat bahagian sini, satu, buat dekat sini satu. Nanti bila nampak soalan betul, kamu kena lukis satu sahaja dekat bahagian dalam. Ini tunjuk satu lagi contoh. Ini yang one line. Ini tadi contoh one line. Line dia apa? AB. One line. Line dia apa? AB. Nak buat apa? Kita buat parallel. Parallel kan? Parallel nak buat macam mana? 2 cm. So, cikgu buka dulu 2 cm. Okay, 2 cm. Okay. Cikgu tarik cikgu punya compasses, pergi tajam dekat A. B dulu kita buat. Buat saja bulatan. Lepas tu buat kat B pula. Aduh, tarik pula. 2 cm. Okay. Tarik pula dekat A ni pula. Buat saja bulatan. Garisan dia dekat mana? Garisan dia buat saja dekat kepala atas dia, kat bawah dia. Yang ni boleh. Ini dia punya locus.
Satu dekat atas, satu kat bawah. Yang Panji tanya tadi bagus. Dia tanya kena buat dua-dua ke cikgu? Ya, kalau tak ada dia punya range dia, kamu buat je dua-dua. Untuk soalan ni dia nak bagi kita exercise sahaja. Okay, last. Kita pergi kepada yang two line. Two line ni macam mana? Ni kita tengok two line. Two line kena buat apa? Kalau line dia macam ni, garisan dia akan jadi dekat sini tengah-tengah. Ni locus kita yang warna hitam. Okay, kita tengok contoh dulu. Cikgu tunjuk cara nak lukis tu. Sebab kamu tak pandai nak lukis. Sebab lukisan ni kamu tak boleh tarik macam ni je. Bila kamu tarik, contoh kamu jumpa macam ni kan soalan dia. Soalan macam ni kan. Kamu terus lukis dia punya garisan dekat tengah-tengah. Ambil pembaris, kamu buat kan. Sini ambil pembaris. Lepas tu kamu terus buat. Kamu rasa kamu dapat markah ke tak? Kamu takkan dapat markah selagi kamu tak tunjuk kamu punya compasses punya garisan. Yang ni tak ada markah Kamu kena tunjuk cara yang betul untuk melukis. So cara dia, cikgu tunjuk kat sini, kamu kena tunjukkan bukti-bukti kamu bersama compasses. So yang ni, dia tak bagi tahu panjang macam mana. So buat je. Buka sikit, cikgu buka. Jangan ubah dah. Kalau sekali dah buat tu, jangan ubah. Tanda kat bahagian bawah. Cikgu tanda dekat bahagian atas. Ni ikut kamulah bersesuaian dengan gambar. Lepas tu tarik pula pergi kepada P. P pula cikgu buat. Cikgu tanda kat sini. Cikgu tanda satu lagi dekat sini bawah. Lepas tu kamu boleh terus buat garisan. Perlu ke padam garisan tadi? Garisan yang ada tu perlu padam ke? Tak perlu padam. Garisan mana tu cikgu? Garisan yang kamu buat tadi, yang lukisan conteng-conteng ni, yang pakai komposer ni, warna hitam ni. Tak perlu padam. Tak perlu padam. Sebab itulah markah kamu. Dia akan tengok sama ada student ni buat guna pembaris terus ke pakai guna komposer. Dia nak kita pakai komposer. Dan nampak garisan ni, gariskan saja. So biar je macam tu, kamu dapat full mark dekat sini. Ini adalah dia punya locus. Locus apa? Dia ada sebut Y. So sebutlah locus Y. Okay? Boleh? Okay, kita tunjuk lagi dua, lepas tu kita habis kelas. Ada soalan boleh tanya. Okay, kita pergi tengok soalan nombor 2. Nampak macam pelik sikit. Tak apa, kita tengok. Dia sebut ini memang two line Two line kena buat. Nama dia angle bisector. Nama dia angle bisector. Macam inilah contoh dia macam ni. Angle bisector dia kena tengah-tengah. Angle sini kena sama dengan angle kat belah sini. Itu maksud angle bisector. Okay, untuk soalan 2 ni dia tergantung. Nampak tak? Satu lagi dia tergantung dan tak sama. So cara yang pertama kamu kena gabungkan dulu. Straight line ni kamu tarik straight lagi tinggi. Sekejap, cikgu buat. Allah. Sekejap. Gabungkan dulu garisan ni. Ke bawah. Garisan ke tepi. Yang ni tadi. Okey, ni contoh. Lepas tu keluarkan kita punya, macam ni lah. Ini dah sama dah macam bentuk macam ni. Nombor 1 tadi. Ini. Okey, ambil compasses. Buka je berapa kamu nak buka, besar macam mana, bergantung kepada kamu punya kesesuaian gambar. Sekarang cikgu letak dekat titik yang bersilang ini. Cikgu buat ini dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, cikgu kena ambil satu lagi. Tapi sekarang, ini jangan ubah tau. Ini boleh ubah juga. Nak ubah pun boleh, tak nak ubah boleh. Cuma belah kanan dengan belah kiri. So, cara yang senang sekali kamu tak payah ubah. Ini dia punya panjang yang sama cikgu buat tadi. Betul? So, sekarang ni point yang sini, ambil dan tanda pula sekali lagi. Ini rasanya kamu ada yang dah biasa buat. Tak ada masalah. Tanda sini. Dan angkat lagi kamu punya compasses, letak kat bahagian sini pula. Ada 2 kan? Dia punya titik tadi yang sentuh dengan garisan tu, kamu tanda sini pula. Lepas tu nak buat apa? Ambil pembaris. Gariskan daripada sini, titik bawah ni sampai ke situ. Cikgu ambil warna hijau. Yang inilah adalah locus kita. Ini adalah locus kita. Inilah adalah locus. Tulis itu locus Y. Disebut Y kat atas ni. So cikgu buat Y. Boleh faham tak? Boleh? Boleh tu. Dia depend. So sekali kena tengok dia punya ayat tu je. 1 point, 2 point, 1 line, 2 line.
So cara yang cikgu tunjuk tadi tolong bagi master nak buat 90 degree macam mana, itu sepatutnya kamu dah kena master dah sebab kamu dah belajar dulu. Okay, kita jawab last kali ini, soalan last kali, soalan 4. Okay, 4 ni nak buat macam mana? Yang 4 ni kena tengok betul-betul, dia sebenarnya lebih kurang je, sama je. So yang ni kita ambil point ni, kita ambil point ni dulu. Yang ni dengan yang ni dulu kita buat. Kita buat angle bisector yang tadi je lah. So dia akan membentuk satu garisan je macam ni. Ambil kamu punya compasses, buka lah sikit. Cikgu buat 2 point lebih. Sikit lagi. Sikit lagi lah. Macam ni. Buat gambar pun kecil. So cikgu pusing sini dulu. Cikgu tanda sini dulu. Ini dekat point P. Sekarang angkat pergi point R pula. Pusing sikit. Cikgu tanda sini. Okay, lepas tu cikgu buat belah bawah pula. Mana ni? Angkat ni dulu. Ni dulu. Sebab tak boleh angkat. Sekejap. Okay, macam ni. Tanda dekat bawah pula. Yang ambil angkat sini pula. Letak sini. Tanda atas bawah. Okay. Lepas tu kita boleh buat garisan. Garisan macam mana? Garisan dia jadi macam ni. Ini garisan dia. Kamu boleh buat garisan ke bawah. Dan yang ini dia akan menghasilkan 2. Satu dekat sini. Tengok dekat sini 1. Dekat sini 1. Dan satu lagi dia boleh hasilkan dekat sini. So, second dia punya gambar adalah dekat bahagian sini. Kamu boleh pakai yang tajam tu dekat sini. Nanti kamu buatlah. Tajam tu dekat sini, nanti tanda. Tajam dekat sini, tanda atas bawah. Lepas tu boleh gariskan. So nanti dia akan dapat jawapan begini. Mana cikgu tunjuk? Ini contoh, dah terconteng dah semua. Macam ni kan? Macam ni. Locus dia akan dapat hasil dia dekat sini. Satu yang ni tadi. Satu lagi macam ni. Ingat, jangan padam dia punya bukti-bukti ni. Kalau kamu padam ni, tak dapat markah lah kamu. Sebab dia dah tahu dah kamu tipu dia. Pemeriksa akan tengok setiap ni, setiap ni. Setiap bukti yang kamu buat ni kena biarkan sahaja. Jangan hapuskan bukti. Nanti susah nak dapat penjenayah tersebut. Okey?